Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Asy-Syafa'ah pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya. Dan Alhamdulillah pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesempatan untuk sekali lagi kita bertemu bagi membincangkan pengajian kita tentang hadis syarah hadis sahih, syarah hadis-hadis untuk wanita. Dan pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kita bertajuk berbakti kepada ibu. Dan bagi saya hari ini insya-Allah lah ya, kita berada di bahagian akhir ataupun kita panggil ia sebagai bahagian yang ketiga. Bahagian ketiga yang mana hadisnya kita ambil di halaman 61. Ya, kita ambil hadis bermula daripada halaman yang ke-61 tentang berbakti kepada ibu. Di sini ada banyak lah ya hadisnya muslimah, cuma ada beberapa hadis yang saya skip, dan maknanya saya pilih lah ya beberapa hadis berkaitan dengan berbakti kepada ibu supaya flow perbincangan kita ni dia lebih fokus kepada ataupun lebih kita panggil ada kesinambungan lah ya dengan apa yang telah kita bincangkan pada sesi-sesi yang lepas. Jadi jika masih ingat lagi yang kita bincangkan pada minggu lepas, iaitu di bahagian yang kedua, kita membincangkan tentang larangan menderhaka kepada kedua ibu bapa. Jadi pada pagi ini kita akan masuk kepada satu hadis dan beberapa hadis lain lah ya untuk menguatkan perbincangan-perbincangan kita yang lepas dan juga pada pagi ini tentang saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun boleh saya katakan sebagai perintah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam usulkan kepada salah seorang di kalangan sahabatnya yang ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke medan perang. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapati apabila ada di kalangan sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki lah ya, yang mana dia ni bertanya kepada Nabi. Jika kita lihat hadis ini ada di halaman kita yang ke-61 ya, di perenggan yang bawah sekali ya. Jadi di sini hadisnya diceritakan oleh Abdullah ibn Amr bin al-As, yang mana beliau berkata, seorang lelaki dia datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, apa katanya? Ubayi'uka 'alal hijrati wal jihadi abtaghil ajra min Allah. Dia kata, aku telah berbaiat untuk berjanji setia dengan anda untuk ikut berhijrah dan berjihad agar aku mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada lelaki ini. Ya, Nabi tanya apa kepada dia? Fahal min walidayka ahadun hayyun? Jadi Nabi tanya kepada dia, adakah apa tadi jawapannya? Salah baca sekejap maaf Nabi bertanya kepada dia, apakah kedua ibu bapamu salah seorangnya masih hidup? Jadi Nabi tanya kepada lelaki ini, yang mana dia kata kepada Nabi, saya telah berbaiat kepada anda untuk ikut berjihad ya, untuk ikut berhijrah. Supaya apa? Supaya saya mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi tanya terlebih dahulu kepada lelaki ini, adakah kamu kedua ibu bapamu, ataupun adakah kamu salah seorang daripada kedua ibu bapa kamu masih lagi hidup? Jadi apa jawab lelaki ini? Lelaki ini dia jawab begini muslimah. Dia kata,
bal kilahuma. Na'am, bal kilahuma. Dia kata kepada Nabi, ya, bahkan kedua-duanya masih hidup. Qala fatabtaghil ajra minallah. Nabi pun tanya kepada dia sekali lagi, adakah engkau betul ingin mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah? Jadi dia kata, na'am. Ya, lelaki ni pun jawab, na'am, ya, saya ingin mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah. Jadi Nabi SAW pun bersabda begini kepada dia. Apa kata Nabi? Farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Nabi pun bersabda, pulanglah kepada kedua ibu bapamu, lalu berbaktilah pada keduanya dengan sebaik-baiknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita dapati begini muslimah. Di dalam hadis ini, lelaki itu tadi dia tanya kepada Nabi, kan, untuk dia ikut berhijrah, untuk dia ikut berjihad supaya dia nak dapatkan pahala. Namun Nabi tanya terlebih dahulu kepada dia, mak ayah masih hidup? Ikut bahasa kita lah ya muslimah, mak ayah masih hidup, mak ayah masih ada lagi. Maksud di sini, maksud Nabi mak ayah yang ni lah, mak ayah yang tua, yang tak boleh nak kita panggil berdikari lah, sudah tua kan, ibu bapa yang sudah tua yang memerlukan kepada anak-anak sentiasa berada di sisi mereka, mungkin tak kuat lagi untuk bangun, tak kuat lagi untuk masak dan sebagainya. Jadi di sini dia kata apa? Ya, kedua-dua ibu bapanya masih hidup. Kita dapati di sini saranan Nabi SAW ialah supaya dia pulang, jaga kedua ibu bapanya. Kerana apa? Di situ juga ada pahalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maknanya, kan, di samping Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar jangan menderhaka kepada kedua ibu bapa kita, ya, ataupun salah seorang daripada keduanya. Yalah, kan, mungkin ada di kalangan kita yang ibu bapa kita hanya satu orang saja yang masih hidup. Mungkin ayah kita yang masih hidup ataupun ibu kita sahaja yang masih hidup. Jadi di sini Nabi SAW, bila kita dapat dalam hadis ini, ada orang lelaki yang nak pergi berjihad, ada orang lelaki yang nak, kita kata, berhijrah. Tapi Nabi SAW perintahkan kepada dia supaya dia jaga kedua ibu bapa dia, pulang ke tempat asalnya, kemudian jaga kedua ibu bapanya yang memerlukan dia. Tadi sebab katanya apa? Nak dapatkan pahala daripada Allah, bukan? Maka di sini Nabi SAW menyatakan kepada dia, berbakti kepada kedua ibu bapa, menjaga kedua ibu bapa dan berlaku baik kepada keduanya, fa ahsin suhbatahuma, ya, dan berlaku baik kepada keduanya, itu juga merupakan cara untuk kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi bila kita ada kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun salah seorang yang masih hidup, kita nak dapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jaga baik-baik kedua ibu bapa kita. Kerana apa? Jika sebaliknya yang kita lakukan, kita dah bincangkan muslimah pada minggu lepas tentang azab, tentang hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala akan timpakan kepada mereka yang menyia-nyiakan kedua ibu bapa mereka ataupun salah seorang di kalangan kedua ibu bapanya. Jadi kita tidak mahu mendapat yang sebaliknya, dan kita mahu untuk mendapatkan ialah ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bagaimana muslimah jika sekiranya kedua ibu bapa kita ataupun salah seorang di kalangan mereka adalah non-Muslim? Ya, maknanya bukan beragama Islam. Adakah di situ masih lagi kita perlu berbakti kepada kedua-duanya? Adakah kita perlu berlaku baik kepada kedua-duanya? Di sini kita datangkan dengan sebuah hadis, ya. Dalam kitab kita, hadis ini berada di halaman, sebentar ya, saya cari. Okey, hadis ini berada di halaman yang ke-64, ya, muka surat 64. Boleh semak dalam kitab kita di halaman yang ke-64. Pesanan Nabi SAW kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, yang mana dia kata begini kepada Nabi SAW. Asma ini anak kepada Abu Bakar radhiyallahu anhuma.
Dia kata, qalat, dia pun ceritakan kepada Nabi SAW, qadimat alayya ummi wahya musyrikah. Ibuku menemui aku saat itu dia masih musyrik pada zaman Rasulullah SAW. Maknanya pada masa itu mak dia ni belum masuk lagi ataupun belum memeluk agama Islam. Jadi ibu dia datang ke rumah dia, ya, ke rumah Asma binti Abu Bakar. Lalu aku meminta pendapat kepada Rasulullah SAW. Jadi bila ibu dia yang non-Muslim itu tadi datang bertemu dengan dia, dia pun bertemu kepada Nabi SAW untuk bertanyakan pendapat. Apa pendapat yang dia minta daripada Nabi? Kita lihat begini. Di dalam hadis ini, dia pun kata apa? Qultu wa hiya raghibatun afa asilu ummi. Dia kata, ibuku sangat ingin mengunjungiku. Maknanya mak dia nak datang lah, nak jenguk dia, nak lihat dia. Kan? Afa asilu ummi. Apakah aku harus menjalani hubungan baik dengan ibuku? Maka Nabi kata apa di sini? Qala na'am, sili ummaki. Jadi Nabi kata, iya, sambunglah silaturahim dengan ibumu. Maknanya di sini muslimah, perbezaan agama bukan penghalang untuk kita berlaku baik ataupun berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Ya, jadi bila kita, mungkin ada di kalangan kita yang ibu kita ataupun bapa kita yang non-Muslim, yang kemudian kita pula beragama Islam, adakah kita perlu membiarkan kedua ibu bapa kita atas alasan kita kata sebab dia bukan sama agama dengan saya? Tak boleh begitu. Sebab itu pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, sebagaimana kisah yang berlaku kepada Asma binti Abu Bakar itu tadi, yang mana dia tanya kepada Nabi, boleh ke saya menyambung silaturahim dengan ibu saya yang musyrikah itu tadi, yang non-Muslim itu tadi, kan, yang mana dia datang nak kunjungi saya. Adakah saya perlu jemput dia masuk, berbuat baik kepada dia, menjamu dia makanan? Begitulah, ya. Jadi Nabi kata, apa salahnya? Naam, boleh sahaja, tidak menjadi masalah. Hendaklah engkau menyambung silaturahim dengan ibumu, kerana itu merupakan kewajipan kita sebagai seorang anak. Ya, lantaran ibu kita telah melahirkan kita. Ya, ibu bapa kita yang telah kerana daripada kedua ibu bapa kita lah, ya, kita lahir ke dunia ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di situ atas alasan apa untuk kita membiarkan kedua ibu bapa kita ataupun ibu kita itu tadi hanya kerana kita kata dia lain agama daripada saya? Maka jika berlainan agama di sini, ya, kita kata muslimah, kita ada kewajipan untuk menyambung silaturahim. Maksud menyambung silaturahim inilah berlaku baik, berbakti kepada dia, kan, bercakap dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang sopan, tidak menghina agamanya, tidak menghina keturunannya. Jika berlainan agama saja kita dituntut oleh Nabi SAW untuk menyambung silaturahim itu tadi dengan ibu bapa kita, apatah lagi jika kita yang sama agama ini, ya, yang dibesarkan oleh kedua ibu bapa kita, maka di situ lebih-lebih lagi saya kata kewajipannya tidak boleh kita pertikaikan. Ya, bakti kita, kebaikan kita kepada kedua ibu bapa kita seharusnya menjadi yang utama untuk kita jadikan sebagai amal baik kita ketika kita hidup di atas muka bumi ini. Okey, jadi di sini kita dapati antara perkara yang tak boleh kita abaikan juga, ya, tentang kebaikan kita kepada kedua ibu bapa. Jika kita merujuk kepada hadis yang berikutnya, ya, di dalam kitab kita ini menyebutkan bahawa orang yang berbakti kepada kedua ibu bapa, ia merupakan amal soleh yang boleh membantu kita. Tadi pun saya dah kata, bila kita berbakti kepada kedua ibu bapa ni, bakti dan kebaikan itu seharusnya kita jadikan ia sebagai hal yang paling utama ketika kita nak melakukan kebaikan. Ya, hal yang paling utama. Hal antaralah, kita boleh sebut antara, sebab hal yang paling utama ni ada banyak. Tetapi bila kita masih lagi memiliki kedua ibu bapa, bermakna itu adalah yang antara yang paling utama yang perlu kita letakkan di hadapan ketika kita nak melakukan kebaikan kepada orang lain. Jadi di sini kita dapati dalam hadis yang lain, Nabi SAW ada menyebutkan bahawa amal baik kita kepada kedua ibu bapa kita, ia merupakan amal baik yang boleh membantu kita
menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa-dosa kita, kita memang dianjurkan untuk buat perkara-perkara yang baik, untuk melakukan amal soleh. Ya, supaya apa? Kita dapat meninggalkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan ialah melakukan kebaikan kepada ibu kita. Di sini kalau kita lihat ya, dalam kitab dia berada pada hadis yang berikutnya. Dan di sini saya datangkan dengan hadis ini yang sebagaimana terdapat dalam kitab, bahawa ada seorang lelaki, di sini Ibn Umar dia ceritakan, ada seorang lelaki dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ya Rasulullah, inni asabtu dhanban 'aziman, fahal li taubah?" Jadi ada seorang lelaki ini dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, inni asabtu dhanban 'aziman." Sesungguhnya aku telah melakukan dosa yang besar. Ya, dia kata gitu kepada Nabi. "Fahalli taubah?" Adakah masih lagi peluang untuk aku bertaubat? Ya, untuk aku bertaubat. Jadi Nabi tanya kepada dia. Qala hal laka min ummin? Ya, Nabi tanya kepada dia, adakah engkau masih lagi memiliki ibu? Jadi dia kata apa? Qala la. Nabi pun tanya kepada dia, hal laka min khala? Qala na'am. Qala fabirraha. Nabi pun tanya kepada dia, adakah kamu mempunyai makcik? Masih lagi ada makcik? Ya, makcik ni maksudnya ialah kakak kepada ibu kita ataupun adik perempuan kepada ibu kita. Ya, jadi Nabi tanya kepada dia, adakah engkau masih lagi memiliki makcik? Maka dia pun jawab, qala na'am. Ya, saya ada makcik. Apa saranan Nabi di sini? Fabirraha. Ini perintah Nabi. Kalau begitu, berbaktilah kepadanya. Berbuat baiklah kepada berbuat baiklah kepada makcik kamu yang masih hidup itu tadi. Namun di sini, ya, ketika para ulama mensyarahkan hadis ini, ada di kalangan mereka yang berpendapat begini, Muslimah. Jika sekiranya ibu masih lagi hidup, maka yang lebih utama ialah ibu. Untuk kita melakukan amal bakti kita kepada dia. Itu berbuat baik, berbakti kepada dia. Tapi, jika ibu kita sudah meninggal dunia, maka kebaikan itu, ya, seharusnya kita berikan kepada makcik kita, iaitu kakak kepada mak kita ataupun adik perempuan kepada mak kita. Ya, so di sini Nabi SAW, sebab kesnya begini, Muslimah, tadi asalnya lelaki ini tanya kepada Nabi tentang taubat. Dia dah buat satu dosa besar, jadi dia dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita bila kita buat apa-apa dosa, dia sebenarnya tak cukup dengan kita bertaubat begitu sahaja. Dia tak cukup kita mengaku, kita menyesal, kita tak nak buat lagi dosa itu. Tetapi taubat kita perlu diiringi dengan amal soleh. Kita buat banyak amal kebaikan, amal soleh, ketaatan kepada Allah. Antaranya yang boleh kita lakukan ialah melaksanakan kebaikan ataupun berbakti kepada kedua ibu bapa kita, terutamanya ibu kita, sebagai antara amal soleh yang kita iringi setelah kita melakukan dosa atau setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih tepatnya. Ya, maknanya kita jadikan berbakti kepada kedua ibu bapa kita, terutamanya ibu kita, setelah kita bertaubat itu tadi, sebagai antara amal soleh yang boleh menjadi penghapus kepada dosa kita. Amal soleh itu ada banyak. Ya, amal soleh ada banyak. Bersedekah, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buat baik kepada jiran itu juga amal soleh. Berbakti kepada suami, berbuat baik kepada guru kita, itu semua adalah amal soleh yang tiada siapa menafikan. Tetapi jika kita masih lagi memiliki ibu, perhatikan bagaimana bakti kita kepada ibu kita. Ya, jangan kita abaikan. Sebagaimana kalau masih ingat lagi yang saya pesan pada minggu lepas, syurga itu dia berada dekat dengan kita.
syurga itu dia berada di hadapan mata kita. Maka rebutlah peluang untuk mendapatkan syurga itu dengan berbakti kepada ibu dan bapa kita. Maka sebab itu tidak hairanlah mengapa di sini ketika ada seorang lelaki yang mana dia kata dia dah melakukan dosa besar, kemudian dia nak bertaubat kepada Allah, boleh tak dia bertaubat kepada Allah? Nabi kata boleh, namun di situ Nabi tanya dulu kepada dia, adakah dia memiliki ibu? Dia kata tidak. Kemudian Nabi tanya, adakah dia memiliki makcik? Dia kata iya. Maka fabirraha. Nabi kata, berbuat baiklah kepada makcik kamu. Namun jika kita masih lagi memiliki ibu, ibulah yang perlu kita utamakan dalam keadaan kita nak beramal soleh itu tadi. Ya, baik. Seterusnya kita lihat kepada hadis yang berikutnya. Di sini kita dapati bahawa mungkin ada persoalannya di kalangan kita yang mana kita pertanyakan, bagaimana Ustazah, mak ayah saya sudah meninggal dunia, jadi adakah bakti saya kepada kedua ibu bapa saya masih lagi perlu diteruskan, ataupun bagaimana saya nak meneruskan bakti kepada kedua ibu bapa saya setelah mereka meninggal dunia? Adakah saya perlu berdiam diri dan tak perlu buat apa-apa lagi? Maka di sini ya, kita ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan li ghairi, iaitu dalam kitab kita ya, Muslimah boleh rujuk pada halaman yang ke-65. Kita ada sebuah hadis yang di sini menunjukkan kepada kita ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Lelaki ini tanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah masih boleh aku berbakti kepada kedua ibu bapaku setelah mereka berdua meninggal dunia?" Jadi apa jawab Nabi SAW di sini? Naam. Apakah bakti yang Nabi SAW perintahkan dalam hadis ini? Nabi kata begini, "As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima min ba'dihima wa silatu rahimi allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima." Maksudnya, sebagaimana yang telah saya ringkaskan dalam slide kita ini, Nabi kata kepada lelaki itu, bila kedua ibu bapamu sudah meninggal dunia, atau mungkin salah seorang daripada kedua ibu bapa kita telah meninggal dunia, apakah cara untuk kita meneruskan bakti kita kepada kedua ibu bapa kita? Maka di sini Nabi kata begini kepada dia, ya, masih lagi boleh berbakti. Pertama, kamu mendoakan, ya, mendoakan, itu berdoalah, mendoakan untuk kedua ibu bapa kamu itu tadi. Kedua, memohon ampun untuk mereka berdua. Ketiga, Nabi kata menunaikan janji mereka berdua. Keempat, menyambung tali kekerabatan yang tidak mungkin disambung kecuali dengan mereka. Okey, dan kelima di sini Nabi kata apa? Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman-teman mereka. Ya, Nabi kata muliakan teman-teman mereka. Jadi ini antara cara yang boleh kita lakukan ya, jika ibu bapa kita sudah tiada lagi bersama dengan kita. Jadi untuk meneruskan bakti kita, untuk kita sentiasa dalam keadaan berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita yang telah meninggal dunia itu tadi, pertama, banyak mendoakan kesejahteraan mereka, ya, untuk kehidupan mereka di alam barzakh dan juga kehidupan mereka di akhirat kelak. Banyak doa, kan, doa kepada mereka. Jangan tinggalkan doanya. Setiap kali lepas solat, banyak doakan untuk mereka. Bila kita teringat mereka, doakan untuk mereka, ya. Kemudian mohonkan keampunan, moga Allah ampuni mereka. Allahumma ghfir lahuma warhamhuma, kan. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah kedua mereka dan rahmatilah mereka berdua. Doa kepada Allah, ya. Jadi bila kita ni kehilangan kedua ibu bapa kita, dia bukan hanya semata-mata kita ni larut dalam keadaan kesedihan kita, tetapi bagaimana kita menjadi anak yang ingin meneruskan bakti kita kepada kedua mereka.
So antaranya lah kita berdoa ya untuk mereka dan kita mohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka. Dan di situ jika mereka ada janji semasa mereka hidup yang mana mereka tak berkesempatan untuk menunaikan janji itu, mungkin ada hutangnya kan, mungkin ada apa-apa perkara lah yang telah mereka janji, jika kita mampu tunaikan janji itu, ya tunaikan janji tersebut. Kemudian menyambung silaturahim dengan ahli keluarga ibu ayah kita yang sudah tiada. Macam tadi kan Nabi kata, kalau ada makcik, berbuat baik kepada makcik itu. Maka di sini, kalau kita masih lagi ada pakcik, makcik, mungkin kita ada datuk kita, nenek kita yang merupakan ayah ataupun ibu kepada ibu bapa kita, maka di situ tugas kita ialah menyambung silaturahim dengan sanak saudara yang mana pada masa dahulu ibu ayah kita amat menjaga hubungan persaudaraannya dengan mereka. Ya, di samping itu ibu ayah kita yang telah meninggal dunia, mereka memiliki teman-teman, mereka memiliki sahabat baik mereka. Maka di situ ya kita juga ada tanggungjawab untuk terus memuliakan ataupun kita kata menjalinkanlah ya hubungan persaudaraan, mengekalkan hubungan baik kita dengan teman-teman yang dulunya ibu ayah kita yang telah tiada ini, berbuat baik kepada mereka dan juga ada hubungan baik dengan mereka. So maknanya tugas kita sebagai anak dia tidak berhenti walaupun kedua ibu bapa kita telah meninggal dunia. Masih terus berjalan dengan apa yang Nabi SAW sebutkan itu tadi ya, untuk kita meneruskan kebaikan kita, bakti kita kepada keduanya. Jadi antara yang biasanya ya doa yang boleh saya kongsikan di sini, yang boleh kita baca untuk kedua ibu ayah kita, kan biasa ya muslimah kita baca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Daripada mana kita dapatkan doa itu? Jadi di sini saya datangkan ayat Al-Quran yang mana sebenarnya ialah gabungan daripada surah Ibrahim ayat 41 dan juga surah Al-Isra ayat 24. Okey, jadi daripada surah Ibrahim ayat 41 kita dapati di sini ada doanya ini dibacakan untuk kedua ibu bapa, dan juga jika disambung ya pada doa ini kita dapati doa ini didoakan ataupun menyebutkan tentang keampunan, meminta ampun untuk kesemua orang-orang yang beriman pada masa berlakunya amal dan pembalasan, iaitu Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Kemudian kita boleh juga baca surah Al-Isra ayat 24, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya, memelihara dan mendidikku semasa kecil. Jadi ini doa ya yang boleh kita baca setiap hari, tidak kira sama ada ibu bapa kita masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Banyakkan doa untuk kedua ibu bapa kita, mohonkan keampunan untuk mereka berdua. Ya, mudah-mudahan dengan doa kita, dengan kebaikan-kebaikan yang kita curahkan kepada mereka dan motivasi diri kita yang sentiasa tidak jemu untuk melakukan kebaikan kepada mereka dan berbakti kepada mereka, ia merupakan salah satu jalan untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Alhamdulillah kita dah selesai ya membincangkan tentang berbakti kepada ibu. Habis dah kita perbincangan, selesailah ya untuk hadis kita yang kelima. Selama 3 minggu kita bawa perbincangan ini, dan pada pagi ini tadi saya dah tutupkan dengan doa untuk kedua ibu bapa kita. Mudah-mudahan ya ia menjadi sesuatu yang kita amalkan setiap hari, yang dapat kita berikan kepada kedua ibu bapa kita sebagai antara amal bakti kita kepada mereka.
Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan juga kelapangan masa agar kita dapat bertemu di sesi kita yang akan datang. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.